Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazil Handsome. Hari ini kita akan masuk ke bahagian yang keempat, bab 11 tingkatan 2 transformasi isometri. So hari ini kita akan belajar putaran. Okey, bahagian yang D ni putaran. So apa yang dimaksudkan dengan putaran ni? Putaran ialah suatu proses transformasi yang berlaku apabila setiap titik berputar pada suatu titik tetap melalui sudut tertentu dan mengikut arah yang tertentu. Okey, dalam arti kata lain, contoh kalau gambar ni ke atas, okey, muncul di sebelah atas, dia berputar, okey, dia akan jadi muncul dia sebelah kanan. Alright. So apa sifat-sifat putaran yang kita belajar? Okey, yang pertama, imej yang dihasilkan mempunyai bentuk saiz seorientasi yang sama dengan objek. Okey, dia tak ada perubahan pada imej. Objek imej bentuk saiz tetap sama. Okey, yang kedua, pusat putaran ialah satu titik pegun. Okey, ada satu titik putaran. Okey, yang ketiga, jarak semua titik imej ke pusat putaran adalah sama dengan jarak objek ke permukaan. Okey, bermaksud pada mana-mana bucu pun jarak daripada pusat ke bucu semuanya sama jarak. Okey, yang kedua, putaran dalam pelbagai perwakilan. Okey, macam mana cara kita nak menghuraikan suatu putaran? Yang pertama, kita tahu nama dia ialah putaran. Okey, yang pertama kita tahu nama dia ialah putaran. Okey, putaran. Yang kedua, kita mesti tahu dia punya pusat putaran dekat sebelah mana. Okey, berapa koordinat dia. Yang ketiga, sudut putaran sama ada 90 darjah ataupun 180 darjah. Yang keempat, okey, arah putaran ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okey, kalau daripada tegak, okey, dia pergi ke sebelah kanan, ini dipanggil ikut arah jam. Okey, kalau dia daripada arah tegak dia pergi ke sebelah kiri, ini ikut salah eja. Okey, kan jadinya ikut arah lawan jam. Alright, so selanjutnya kita akan tengok contoh-contoh, okey, macam mana kita nak memerihalkan suatu putaran. Okey, contoh perihalkan putaran bagi raja di bawah. Okey, kita nak tengok. Okey, kita nak buat huraian bagi gambar yang pertama. Okey, sekarang kita tengok. Okey, yang sebelah kiri ni ialah, okey, ini ialah objek besarnya. Okey. Okey, inilah objek, inilah image. Macam mana saya tahu objek dengan image? Kalau objek dia tak ada tanduk, kalau image dia ada tanduk. Okey, dia ada tanda prime di atas kepala dia. Okey, sekarang dia berpusing, image ni berpusing, ni dah ada sudutnya, pusat putaran pada S ni. Okey, garisan ni pun dah ada. So dia berpusing daripada bawah ke atas. Okey, bawah ke atas. Bila dia berpusing ke sebelah kiri, okey, bila dia pusing ke sebelah kiri, bermaksud dia adalah, okey, ikut arah lawan jam. Okey, lawan jam. Okey, kalau dia berpusing ke sebelah kanan, okey, dia adalah ikut arah jam. Okey, so sekarang kita tahu yang pertama, okey, bila pusat putaran dah ada, okey, sekarang sudut. Okey, berapa sudutnya? Okey, kalau tengok bentuk dia kat sini, okey, tengok bentuk dia kat sini. Okey. Okey, ini menunjukkan sudutnya pada 90 darjah menggunakan protractor. Okey, jadi kita tahu kat sini, so jawapan dia ialah okey, jawapannya putaran. Okey, yang kedua putaran
kemudian pusat putaran, okey, pusat putaran, okey, pada titik S panjangnya. Okey, saya tulis sebelah lah jawapannya sini. Okey, yang pertama putaran, nama mesti ada. Okey, yang kedua pusat putaran, okey, pada titik, pusat putaran pada titik S. Okay, yang ketiga, okey, dia punya sudut putaran, okey, putaran 90 darjah, okey, ikut arah lawan jam. Okey, ikut arah lawan jam. So kat sini ada 3 perkara penting, iaitu yang pertama nama dia pusat putaran, nama dia putaran, yang kedua pusat putarannya pada titik S, dan yang ketiga sudut putaran 90 darjah ikut arah lawan jam. Okey, itu bagi yang contoh A. Okey, contoh B pula, okey, dia dah beri juga objek yang tak ada tanduk, image yang ada tanduk. Okey, ini pun sama juga, daripada objek dia pergi ke sebelah kanan. Okey, bila sebelah kanan dia ikut arah jam. Berapa darjah? Okey, berapa darjah? So sini kita tahu kalau petak sini ialah 90 darjah. So nak tulis jawapan, yang pertama mesti ada nama dia putaran, yang kedua pusat putaran pun sama juga dah diberi dalam soalan. Okey, pusat putaran pada titik S. Okey, yang ketiga sudut putaran, okey, 90 darjah juga. Okey, ikut arah jam. Okey, ikut arah jam. Okey, so tiga benda mesti ada. Yang pertama nama, okey, kemudian yang kedua pusat putaran, yang ketiga sudut putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, itu cara kita untuk memerihalkan suatu putaran. Okey, nombor 3, menentukan imej bagi objek bagi putaran. Contoh, perihalkan imej bagi putaran bagi objek dalam rajah di bawah. Okey, sekarang kita nak melukiskan imej, okey, bagi putaran objek. Okey, objek sekarang dah beri K, so nak lukis gambar imejnya. Okey, saya dah gunakan protector, dah tandakan siap 90 darjah. So apa yang perlu saya buat, saya letakkan pusat jangka sudut ni tepat-tepat pada titik S. Okey, kita buat macam ni. Okey, dan kita pusingkan dia punya gambar dia. Okey, pastikan dia berada selari, bucu ni selari dengan 0 darjah dan ni 90 darjah. So saya mark guna saya punya jangka sudut. Okey, kalau kena kertas kita kena guna pensel. Okey, so dah dapat. Okey, ini pun sama. So 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, tak tepat ni, sebenarnya dia berada di sini. Okey, kemudian yang kedua pun sama. Okey, saya pusingkan juga. Okey, saya mark. Okey, kira juga. Okey, gunakan pensel. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dia berada di sini. Okey, yang ketiga pun sama. Okey, saya markkan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sini tempat dia. Dan akhir sekali, okey, kita pun dah nampak bentuk dia kat mana. Okey, kemudian kita boleh buat garis lurus. Okey, sambungkan saja. Tumpang sikit biar nampak.
Okey, so kita dah siap buat image bagi titik. Okey, alright, so gambar yang kedua, okey, 180 darjah ikut arah lawan jam pada titik S. Okey, 180 darjah senang saja. Okey, apa yang perlu kita buat? Okey, kalau kita menggunakan jangka sudut, dia mesti berada tepat pada 180 darjah. Okey, dan kita pusingkan. Okey, pastikan dia kena pada tengah-tengah ni, protector. Okey, pusingkan balik macam ni. Pastikan sama dengan bucu. Okey, dan kita boleh tandakan dia. Macam ni, baru senang pun nampak. Okey, so kita tandakan. Kemudian kita terus kirakan dia punya jarak daripada pusat ke bucu. 1, 2, 1, 2. Salah ni. Okey. Betul. Okey. So 1, 2, 1, 2 ni bucu yang bawah. Okey, kita tandakan. Tak boleh conteng. Okey, apa? Okey, yang kedua pun sama. Kita pusingkan. Tandakan. So ni pun sama, kita kirakan bucu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dia berada di sini. Okay, tadi kat sini. Okay, akhir sekali. Okay, kita pusingkan macam ni. Okay, pastikan pada pusat sudut, jangka sudut berada tepat pada pusat putaran. Okay, kita adjust betul. Okay, dan kita buat tanda. Alright, so ni pun sama, kita kira 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So dia berada di sini. Okay. Okay, tak boleh pula buat tanda. Okay, so tanda di sini. Okay, dan kita buat. Okay, kita buat garis lurus. Okay. Alright, so kita dah siap untuk membina image bagi objek A. Okey, kita akan masuk perkara yang keempat, iaitu menentukan pusat, sudut dan arah putaran. Okey, contoh, saya minta maaf soalannya salah. So, apa yang kita perlu buat sekarang untuk contoh yang ni, kita nak mencari dia punya pusat putaran di mana. Okey, kita tahu sekarang kedudukan ini ialah K ialah objek, ini ialah image. Okey, bezanya ada tanda tanduk. Okey, alright. So, sekarang kita pilih dua titik yang sepadan pada objek dan image. Contoh saya pilih K, bucu sebelah kiri yang muncung bagi objek dan muncung bagi image ni. Okey, kemudian saya gunakan pembaris, saya sambungkan garisan. Okey, sebab kita nak buat pembagi dua sama serenjang. Okey, kita menggunakan jangka sudut. Okey, jangka sudut. Okey, saya letakkan jarum pada bucu yang saya dah tandakan warna merah ni. Okey, dan kita buat lengkuk. Okey, lengkuk atas dan lengkuk bawah. Okey, lengkuk atas dan lengkuk bawah. Kemudian saya angkat, saya letakkan jarum pada bucu yang sebelah kanan pula. Okey, saya pusingkan. Okey, kita buat lengkuk juga. Okey, buat lengkuk. Oh, satu pula silap. Sorry. Okey, buat lengkuk. Okey, atas dan bawah.
Okey, atas dan bawah. Alright, so kita angkat dan kita sambungkan garisan, okey, pintasan ni. Gitu. Alright, so kita dah buat satu pembagi dua sama serenjang. Kemudian kita pilih bucu yang kedua pula. Okey, mana-mana bucu yang kita nak. Okey, contoh saya akan pilih bucu yang sebelah mana nak pilih? Okey, bucu yang sinilah. Okey, bucu sebelah bawah kiri dan sebelah kiri ni. Okey, dan saya sambungkan. Okey, guna pembaris dulu, mesti guna pembaris. Okey, kemudian kita ambil jangka sudut. Okey, jangka sudut tak apa sebut jangka sudut, jangka lukis. Okey, kita buat lengkuk atas dan bawah. Okey, lengkuk atas dan bawah. Okey, angkat, letak pada sini. Pun sama, saya pusingkan. Okey, lengkuk atas dan juga besarnya. Okey, dan lengkuk bawah. Okey, so kita dapat dua pintasan atas dan bawah. Ambil pembaris, kita sambungkan. Alright, so sekarang jumpa tak mana dua garisan yang bersilang? Okey, dua garisan bersilang ialah sini. Okey, so kita tandakan bulat dan tuliskan huruf S. Okey, kita dah siap mencari pusat putaran. Sama juga bagi contoh yang bini juga. Okey, ini lagi senang sebab dia dah bagi bucu dengan huruf yang sama, beza pada objek dan image. Yang ada tanduk ialah image. So contoh saya pilih huruf A. Okey, huruf A. Okey, ambil pembaris, saya sambungkan dulu. Okey, sambungkan dulu. Okey, cara yang sama juga, kita gunakan jangka lukis, kita angkat. Okey, kita buat lengkuk atas dan bawah. Okey, atas. Okey, dan bawah. Okey, angkat jarum, letak pada A pula. Okey, kita buat lengkuk. Okey, bawah. Kemudian sebelah atas pula. Okey, kemudian kita sambungkan guna pembaris. Okey, garis lurus. Okey, sekejap, salah ni. Okey, ulang balik. Okey, sambungkan. Alright. Okey, kemudian kita pilih bucu yang kedua. Saya pakai pen warna merah pula. Okey, saya pilih huruf C. Okey, C tanduk lah. C tanduk dan C tak ada tanduk. Okey, buat garisan. Okey, kita gunakan pen warna merah juga. Okey, ambil jangka lukis. Okey, angkat, letak jarum pada C tanduk dulu. Okey, dan kita buat lengkuk. Okey, lengkuk sebelah atas dan lengkuk sebelah bawah. Okey, kemudian angkat pada C jarum. Okey, sama juga buat lengkuk. Okey, bawah, kemudian atas. Okey, so dah dapat dua garis pintasan. So kita sambungkan garisan tu. Okey, so kita dah dapat garisan. So dia memintas kat mana? Saya nampaknya dia bersilang. So tak apa, tak ada masalah. So dia bersilang pada sini dan tandakan ini sebagai huruf S. Okey, itu cara untuk kita membina pusat putaran. Okey, sekarang kita nak menentukan koordinat image apabila koordinat objek diberikan. Okey, untuk perkara yang kelima, contoh tentukan koordinat image bagi titik objek berikut. Titik K -42 di bawah satu putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik S. Okey, ini mudah saja juga seperti mana kita buat yang untuk perkara yang kedua tadi. Okey, kita ambil jangka sudut kita. Kat mana jangka sudut kita? Alright, pada kata sini 90 darjah. Okey, 90 darjah. Okey, ikut arah jam. Okey, bermaksud okey, ambil jangka sudut. Okey, tandakan 90 darjah dulu. Okey,
Kemudian macam biasa, pastikan pusat protektor berada tepat pada pusat putaran dan garisan kosong darjah berada pada titik K. Dan kita buat tanda pada 90 darjah ni. Macam ni caranya. So dia dah dapat tanda. So apa yang kita buat? Kita kira kotak. Nak kira kotak boleh, nak guna pembaris pun boleh, tak ada masalah. Contoh kalau saya gunakan pembaris, saya guna kira berapa sentimeter. Contoh sini ke pusat ialah 6 cm. Okey, 6 cm. So bila kita pusingkan gambar ni, pusingkan pembaris, bila kita ukur pun dia akan dapat so 6 cm berada di sini. So tandakan sini. So inilah K tanduk. Maaf, tulisan buruk. Alright, tu yang pertama. Yang kedua pula, titik 4 K43 di bawah satu putaran 90 darjah ikut arah lawan jam pada asalan. Cara yang sama juga, 90 darjah. Ambil jangka sudut. Kita dah buat tanda pun tadi. So kita nak buat pada asalan di mana? Asalan pada 00 sini. So kita ambil jangka sudut. Kita pusingkan, pastikan sudut protektor berada tepat pada 00 ni. Macam ni. Pusingkan sikit gambar dia macam ni. So kita buat tandakan. Oh, silap. Macam ni. Dapat dua tanda. Alright. So kita boleh guna pembaris juga. Caranya kita angkat pembaris. Tak boleh gerak oleh saya. Conteng ke atas saya. So kita pusingkan. Ukur berapa jarak kosong ke K ialah 5 cm. So kita je pusingkan. Tak berapa tepat saya punya gambar. Sepatutnya dia berada kat sini. So kita betulkan balik gambar kita. Kita ambil jangka sudut balik. Kita pusingkan balik betul-betul supaya dapat jawapan yang tepat. Kalau kita guna kertas sepatutnya lebih tepat lah. Sebab saya guna komputer ada agak sukar sikit. So tekan. Alright, so tepatlah sini. Tepat-tepat sini jawapannya. Dah guna pembaris tadi. So inilah K tanduk. Alright. Kita tengok pada perkara yang terakhir dalam bab putaran, dalam bahagian putaran. Perkara yang ke-6, menentukan koordinat objek apabila koordinat imej diberikan. Langkahnya kita songsangkan arah putaran mengikut soalan. Contoh, tentukan koordinat imej bagi koordinat objek bagi titik imej berikut. Titik K tanduk negatif 32 di bawah satu putaran 90 darjah ikut arah lawan jam pada titik kosong negatif 1. Cara yang sama juga. Bila soalan disebut arah lawan jam. Ni arah lawan jam, bermaksud soalannya kita kena songsangkan dia akan jadi ikut arah jam. So yang pertama kita tandakan dulu kat mana titik pusat putaran 0, -1, 0, -1. Di sini, ini adalah pusat putaran. Ambil jangka sudut. Macam biasa kita pusingkan. Sekejap saya buat tanda dulu 90 darjah. Kita pusingkan jangka sudut, letakkan tengah-tengah protektor ataupun jangka sudut ni pada pusat putaran. Pastikan 0 darjah ni tepat pada titik K tanduk macam ni. Dan kita buat tanda. Alright. So ini pun tak bertepat juga sebenarnya. So kemudian kita boleh gunakan pembaris. Untuk mudah kita gunakan pembaris. Kita ukur jarak. Jarak daripada 0 sini pusat ke K. Berapa dia punya jarak dia? 4.3. So bila kita pusingkan, so dia berada 4.3 juga, dia berada pada titik
sini. Kenapa highlighter atau pen? Sini. So dah dapat jawapan. Okey, tandakan elok-elok, buat bulatan, dapur pangkal pun boleh, tulis sini K. Okey, senang saja. Okey, yang kedua, titik K tanduk 33 di bawah satu putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik S. So bila disebut sebagai arah jam, apa hal ni? Okey. Bila disebut lawan jam, arah jam, so bila kita nak lukis akan jadi ikut arah lawan jam. Okey, tak kisah pun. Okey, yang penting mana tak kisah So yang penting kita letakkan jangka sudut kita pada pusat putaran. Okey, dah ada kat situ titik S. Pastikan garisan 90 darjah ni tepat berada pada titik K tanduk. Kita pusingkan gambar macam ni. Okey, pastikan betul Okey. Alright, dan kita buat tanda. Macam tu. Okey, itu pun tak bertepat lagi sebenarnya. Okey, kemudian kita gunakan pembaris kita. Okey, letakkan kosong pada pusat putaran. Okey, dan kita mana baris saya ni? Okey. Macam tu. So, jaraknya lebih kurang 4.5 cm. So, bila kita nak pusingkan gambar kita, pusingkan pembaris kita. So, kita pusing macam ni. Kat mana 4.5 cm? Okey, cantik. Baik punya. Dia berada tepat dekat sini. Cantik-cantik. Okey, bagus lah set tanda macam ni terus bulat. Okey, so kita tulis jawapan kita ialah sini sebagai K. Okey, so kita dah siap mempelajari bahagian yang ketiga. Okey, putaran. Okey, untuk tingkatan 2 bab 11 transformasi isometri. Okey, seterusnya kita akan belajar untuk video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Okey, Cikgu Fazli Handsome. Okey, dan jika ada sebarang komen, cadangan, teguran dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Okey, jika perlu bahan-bahan yang saya gunakan dalam video saya, okey, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Di situ saya kongsikan bahan-bahan yang saya gunakan dalam video saya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Bye.